بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan aku, yakni Allah, maka sembahlah aku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunannya, dan hadis ini dinilai hasanun sahihun, daripada seorang sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي. Kata Nabi SAW, Anas bin Malik dia dengar Nabi pernah bersabda, sami'tu. Ini lafaz tahammul wal ada. Bagaimana Anas bin Malik, dia duduk sendiri, dia tengok Nabi dan dia dengar apa yang Nabi SAW sampaikan kepadanya. Satu hari Anas bin Malik dia dengar Nabi bersabda, Nabi kata, ini hadisun kursi. Allah berfirman, ya ibni Adam, wahai anak-anak Adam. Siapa? Kita semua. Wahai anak-anak Adam, innaka, jika sekiranya engkau datang kepada aku, da'autani wa rajautani, kau kembali kepada aku, kau datang kepada aku, memohon taubat dan istighfar kepada aku, ghafartu laka, aku akan berikan keampunanku kepadamu. Ma kana fiki wala ubali, dan aku tidak peduli banyak mana pun dosa kamu, tak kira. Ya ibni Adam, wahai anak Adam, lau balaqat dhunubuka ananas sama, wahai anak-anak Adam, jika sekiranya kau datang kepada aku dalam keadaan membawa dosa setinggi langit, dosa setinggi langit, kemudian thumma astaghfartani, kau menyesal, kau nak bertaubat, kau memohon ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali, aku akan berikan keampunanku kepadamu dan aku tak peduli, wala ubali. Ya ibni Adam, innaka law ataitani bi ghurabil ardi, wahai anak Adam, jika sekiranya kau datang kepada aku dalam keadaan membawa dosa sebesar bumi ini, sebesar bumi. Tuan-tuan, para ulama hadis apabila mensyarahkan hadis ini cara, analogi, perumpamaan, Allah Subhanahu Wa Taala sengaja buat analogi seumpama ini supaya dekat dengan kita, supaya boleh tengok, oh tinggi langit, tingginya dosa banyak macam tu pun aku akan berikan keampunanku kepadanya. Kita tengok besarnya bumi ini, besar macam tu kalau dosa kita kepada Tuhan, dia mohon ampun pada Allah, ghafartu laka wala ubali, aku tak kira, aku akan berikan keampunanku kepadanya. Dalam riwayat yang lain, Nabi pernah bersabda, i'mal ma syi'ta, i'mal ma syi'ta, itu bermaksud apa? Buatlah apa yang nak buat.
I'mal ma syi'ta itu bukan merujuk kepada Allah meredai kesalahan yang kita buat. Bukan kita faham macam tu. Itu merujuk kepada Allah tahu kemampuan manusia. Allah tahu takat kita manusia ni tarah mana. Hebat macam mana pun kita, tak terlepas daripada melakukan kesalahan. Ya, dan manusia ni sifat dia boleh berubah. Hari ni dia lagu lain, esok dia lagu lain. Tahun ni dia lagu lain, tahun depan bila ada benda besar berlaku dalam hidup dia, dia berubah. Manusia boleh berubah. Sebab tu manusia jangan cepat menghukum orang yang melakukan kesalahan. Kerana Nabi pernah sebutlah hadis, i'mal ma syi'ta, buatlah apa yang nak buat, jika sekiranya kau datang kepada aku, ghafartu laka wala ubali, aku akan berikan keampunanku kepadamu dan aku tidak peduli. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, hadis ni hasanun sahihun. Orang belajar ilmu hadis dia tahu apabila al-Imam Tirmizi dia menggunakan istilah hasanun sahih, ni ulama mutaqaddimin yang lahir 300 tahun hijrah ke bawah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan mukaddimah yang kita itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada pagi subuh ni, kitab Talbisul Iblis karangan al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan lepas kita dah cerita, masih lagi kita dalam bab tipu daya iblis kepada puak-puak golongan akidah. Maknanya dalam bab akidah, iblis ni dia ada cara dia untuk merosak, untuk memesongkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan lepas sudah bahas tentang bagaimana tipu muslihat iblis terhadap golongan Khawarij. Terbahas bagaimana puak ni tuan-tuan, dia suka mengkafirkan orang lain. Mulut dia ringan dia ni kafir, hak tu kafir, dia seorang yang syurga. Ni puak Khawarij. Kalau ada perangai ini kepada kita, kena muhasabah. Takut-takut ada, orang kata apa, jarum-jarum yang ada dalam diri kita. Jangan. Ahli sunnah wal jamaah ni tuan-tuan, manhaj dia mu'tadil ataupun wasatiyah, pertengahan. Jangan ekstrim. Jangan sak-sak hak ni kafir, jangan. Puak-puak ni, kata iblis, ni disebut dalam Ibnu Jauzi, salah satu cara musuh iblis kepada puak Khawarij. Itu sudah bahas pada pertemuan lepas. Pada pagi subuh ni tuan-tuan, buka surat 149. 149. Kita masuk tajuk yang baru, iaitu bagaimana tipu daya iblis, semua iblis terhadap golongan batiniyah. Ini pula satu baru, maklumat baru yang kita boleh tengok. Al-Imam Ibnu Jauzi sebut dalam perenggan yang pertama, golongan batiniyah ni tuan-tuan adalah sekumpulan orang-orang yang bersembunyi di balik nama Islam. Maknanya puak batiniyah ni dia mengaku Islam, mulut dia cerita tentang Islam, dia mengaku, tetapi dia hanya bersembunyi saja. Sembunyi. Dalam ni rupanya lagu lain. Luar nampak macam Islam, dalam lagu lain. Namun mereka cenderung untuk menolaknya. Cenderung untuk tak mau Islam pun. Tapi hati tu, keyakinan dan amal mereka sama sekali bertentangan dengan Islam. Maknanya kalau kita tengok, kalau kita pegu, bahasa kita ni pegu. Kalau kita pegu dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah, menyimpang teruk. Sebab itulah tepat al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni lah yang tolong perbetul kita ni suruh duduk dalam track ahli sunnah wal jamaah. Kalau tanpa ulama, maka tak tahulah tuan-tuan sekalian kita ni ikut siapa. Kita beragama ni ikut siapa, kita pun tak tahu. Baik, kembali kepada perbahasan. Di antara intipati perkataan mereka adalah meniadakan sang pencipta. Yang tu dia punya akhir sekali kesan kepada ajaran batiniyah ni, iaitu meniadakan sang pencipta. Allah tu tiada. Dia pergi tu. Mengugurkan nubuah dan kenubuah Nabi ataupun kenabian Nabi SAW digugurkan. Maka gugurkan. Nabi Muhammad ni tidak diiktiraf di sisi mereka. Nanti kita akan tengok tuan-tuan apa ciri-ciri ajaran agama batiniyah ni. Dan dia ni mai daripada puak mana?
Dan juga mereka mengingkari ibadah serta mengingkari hari kebangkitan, yakni ibadah yang diiktiraf ahli sunnah wal jamaah. Ibadah mereka pun buat ibadat, tapi buat ibadat mereka kalau kita pegu dengan ahli sunnah wal jamaah memang tak ada, memang menyimpang. Sebab tu Al-Mustafa Bura dalam kitab Fiqhul Manhaji dia menyebut bahawa di antara beberapa syarat amalan kita ini diiktiraf oleh Allah SWT, ada dua syarat utama. Pertama, khalisan bi nafsih, buat ibadat tu mesti ikhlas kerana Allah. Yang kedua, ittiba'an al-ahkam syar'iyyah, melakukan amalan tersebut mestilah mengikut hukum-hukum syarak. Ya, hukum-hukum syarak, bukannya ikut suka hati kita, kata betul aku, ikhlas dah aku ni. Ikhlas saja tak cukup, mesti amalan tu kena dengan para fuqaha yang muktabar. Baik, kembali kepada perbahasan. Pada awal mulanya mereka tidak menampakkan semua ini. Apa tengok tuan-tuan? Awalnya nampak Islam, pakaiannya pakaian Islam, cakapnya cakap Islam. Tapi hatinya itu jauh daripada itu. Tetapi mereka tetap menyatakan bahawa Allah itu benar. Muhammad, Islam itu agama yang benar. Mulut saja, tapi manhaj mereka menyimpang. Manhaj ni maknanya jalan. Cara mereka beragama tu menyimpang. Cakap Islam, tapi cara tu. Tentu sahaja mereka menyatakan pendapatnya secara sembunyi-sembunyi dan tidak berani terang-terang. Di antara salah satu cara kita nak tahu ajaran batiniah ni, dia suka sembunyi-sembunyi. Dia kata tak boleh, orang ni semua tak tahu, dia seorang yang tahu. Ajaran apa semua puak-puak dia pun tahu ni, orang lain tak boleh tahu kah? Kalau ajaran yang benar, sebarkan semua kepada orang. Orang lain pun nak tahu juga ajaran tu. Takkanlah Nabi SAW mengklasifikasikan, yang ni puak eksklusif, yang ni puak yang lain, yang ni orang biasa. Jangan. Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Datang ke dunia ini, Allah utuskan Nabi untuk selamatkan seluruh alam. Orang yang bawa di bawah payungan Islam itu akan selamat di bawah pentadbirannya. Tuan-tuan sekalian, mereka tak berani buat ajaran pun sembunyi-sembunyi saja. Baik. Maka setelah iblis berjaya memperdayakan mereka, maka mereka pun semakin berani. Mereka mempunyai banyak pendapat dan mereka juga mempunyai 8 sebutan. Maknanya, kata Imam Ibnu Jauzi, ajaran batiniah ni dia terpecah kepada 8 puak pula. 8 pula. Batu banyak tuan-tuan. Orang belajar dalam ilmu al-firaq fil Islam, cabang-cabang dalam apa dia yang mengaku Islam, tuan, berpuluh tu ada. Dalam orang belajar ilmu usuluddin, dia ada 2 subjek yang dia kena belajar. Pertama, adyarul muqarranah, perbandingan agama. Islam kita banding dengan agama Yahudi. Islam kita banding dengan agama Yahudi. Itu disebut adyarul muqarranah, perbandingan agama. Ada satu lagi subjek yang kena belajar, disebut sebagai firaq fil Islam. Cabang-cabang hak duk mengaku kata Islam ni, hak ni kalau kita kita pegu dengan ahli sunnah wal jamaah, depa menyimpang dengan kita. Hak ni ramai, hak ni banyak. Dalam tajuk batiniah ni, kata Imam Ibnu Jauzi ni tuan-tuan, ada 8 jenis cabang dia. Ada 8 jenis anak-anak dia. Kalau kita lihat bagaimana para ulama seperti Al-Imam Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia pernah menyebut dalam kitabnya Al-Fadha'ih Al-Batiniyah, muka surat yang ke-11, ini rujukan kita. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maklumat ni dia tak ada dalam kitab ni, saya ambil maklumat dalam kitab yang lain. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kelompok batiniyah ini adalah mereka mendakwa bagi zahir-zahir ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Maknanya kita ada baca Quran, kita ada baca hadis, kata Imam Ghazali, terdapat sisi-sisi batin yang mengalir dalam zahir-zahirnya. Maknanya apa? Kalau tafsir Al-Quran, kalau Al-Quran
mereka ada tafsir batini. Mereka ada tafsir mengikut cara mereka. Mereka tak ikut tafsiran para ulama yang muktabar. Mereka tak ikut. Hak tu tak ada. Orang panggil apa? Hak tu ulama zahir saja. Pasal kita ni ulama kulit. Ni, Imam Ghazali habaq dah. Bukan saya kata tuan-tuan dah. Tuan-tuan rujuk dalam kitab tu. Karangan Imam Al-Ghazali. Puak batiniah begitu. Kalau dia nak tafsir, dia rujuk dengan tafsiran kitab-kitab tafsir batini. Dia tak tengok ulama-ulama yang muktabar. Siapa ulama yang muktabar? Kitab yang sangat terkenal, Tafsir Quranul Azim oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Begitu juga tafsir-tafsir Al-Imam Qurtubi, Al-Alusi, Ruhul Ma'ani, Tafsir Al-Azhar, Al-Qurtubi, ya, At-Tabari, ya, Al-Maraghi, ya, apa lagi? Itu kitab tafsir yang muktabar. Zamakhsyari, Tafsir Al-Kashaf. Kitab-kitab itu sepatutnya kita merujuk untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Tapi hak ni mereka tolak. Mereka tak mau. Kata hak ni zahir. Kami nak hak batin. Batin tu ada lagi. Rupanya ada tafsir batin. Ini cara mereka. Kalau mereka membaca hadis Nabi SAW, mereka tidak melihat merujuk kepada syarahan ataupun kitab syuruh yang disyarahkan oleh para ulama yang muktabar. Mereka tak tengok hak tu. Kalau Bukhari, mereka tak tengok Fathul Bari li Ibn Hajar Al-Asqalani. Mereka tak tengok kitab tu. Kalau mereka nak mensyarah hadis Muslim, mereka tak merujuk kepada kitab Sahih Muslim, Syarah Al-Minhaj oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Minhaj. Dia tak tengok hak tu. Kalau Tirmizi, dia tak rujuk Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwadi di Sunan Tirmizi. Dia tak rujuk kitab-kitab syarah itu. Dia merujuk kepada syarahan batiniah mereka. Nanti kita akan tengok tuan-tuan apa kesan dia. Nanti kita akan tengok apa kesan dia. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, ya, maka makna zahir bagi bentuknya menimbulkan kecurigaan di sisi golongan yang jahil dan bodoh dan gambaran yang jelas. Kata Imam Ghazali lagi dalam kitab dia, yang duk tafsir zahir ni saja, duk tengok pakai kitab tafsir muktabar ni, yang ni kata orang jahil dan orang bodoh menimbulkan kecurigaan bagi mereka. Bagi mereka, dia berkata curiga. Kata, takkan agama kita ni taraniyah. Takkan agama kita ni taraniyah. Nampak? Sebab tu Nabi berulang kali Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata halakal mutanatti'un thalatha marrat. Nabi ulang 3 kali. Celakalah bagi orang yang melampaui batas. Agama dah habaq kita lagu ni dah, hampir buat lagu lain, hampir tafsir lagi benda-benda yang bukan berada dalam, ya, landasan ahli sunnah wal jamaah ataupun rujukan ulama-ulama yang muktabar. Pasal apa hampir cari hak pelik-pelik tu? Kini Imam Ghazali sebut, ya, bahkan mereka menggunakan simbol-simbol tertentu. Ini cara-cara mereka ni tuan-tuan. Ya, mereka tengok mana-mana benda yang boleh disebut sebagai simbol-simbol, mereka ni suka main simbol tuan-tuan. Pokok ni batiniah ni, mereka suka main simbol-simbol ni. Di antara tuan-tuan sekalian, mereka ambil sebahagian daripada ayat Al-Quran, dia ambil potong hak ni, dia ambil potong hak tu, dia ambil sekat-sekat, dia bawa masuk dalam satu lembaran, lalu dia letak dekat rumah dia. Ni simbol agama. Subhanallah. Islam tak suruh kita buat lagu tu. Ya, Islam tak suruh buat begitu. Lalu dia tafsir dengan tafsiran batini. Ya, ini Imam Ghazali habaq ni. Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-A'raf, ini dalilnya. Wa yadhu anhum israhum wa aghlal allati kanat 'alaihim. Yang bermaksud, dan ia juga menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada diri mereka. Ya, ini bagi, kata Imam Ghazali, yakni bagi yang telah mencapai kepada ilmu, bagi rahsia makna telah terbebas dari beban syarak, mereka yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Wa yadha'u anhum israhum wa aghlal allati kanat 'alaihim. Dan ia menghapuskan bebanan-bebanan yang belenggu. Maknanya hukum-hukum syarak yang ada dalam Quran tu, bila dia tafsir guna batini, lah kali depa nak pi apa? Depa nak pi tang kita tu sadut sembahyang. Dia pi tang tu melepaskan bebanan, wa yadhu anhum israhum, ya, wal aghlal allati kanat 'alaihim, lepaskan belenggu-belenggu ikatan syarak tu. Sembahyang tak payah, puasa tak payah,
Ya, pergi umrah tak payah. Ya, melakukan hukum-hukum syarak tak payah. Jaga diri daripada melakukan perkara-perkara diharamkan oleh Allah. Benda syarak yang mengikat mereka, mereka buang benda tu. Dia pitang tu tuan-tuan, tu kesan dia. Bagi mereka, orang jahil adalah orang yang menafikan sisi batin ayat Al-Quran. Mereka kata, orang yang tak tafsir Al-Quran dengan secara batin ni tuan-tuan, kata Imam Ghazali dalam kitab dia, mereka ni orang jahil. Mereka kata kita jahil. Hak duk ikut ulama muktabar, kita duk ikut Imam Syafi'i, kita ikut Imam Ghazali, kita ikut Imam Hanbali dan sebagainya. Mereka kata kita jahil. Tu dia. Mereka kata kita tak mengaji. Tuan-tuan, ulama besar tuan-tuan, mereka belajar berjihad dalam menuntut ilmu. Imam Ahmad ibn Hanbal, tuan-tuan ingat satu cerita dalam kitab Bidayatu wan Nihayah karangan Al-Hafidh Ibn Kathir, cerita tentang bagaimana kecuhutan para ulama, disebut sebagai tarikh fi ulumil hadis. Ya, bagaimana kita melihat bahawa perkembangan ilmu hadis yang sampai dekat kita ni tuan-tuan, para ulama dulu bukan macam kita ni. Kita ni, kitab hadis telah dibukukan. Kitab hadis telah dibukukan, telah ditabwin, telah disusun. Zaman 300 Hijrah, 200 Hijrah, zaman itu belum lagi dibukukan kitab hadis. Para ulama hadis dalam kitab Al-Bidayatu wan Nihayah, apabila mereka nak mendengar satu hadis Nabi SAW, ada seorang perawi hadis yang datang daripada bumi Andalusia. Andalus di mana hari ini? Di Spanyol ke apa? Spanyol. Dia nak dengar satu hadis daripada Imam Ahmad ibn Hanbal. Waktu Imam Ahmad ibn Hanbal duduk di bumi Iraq. Sehari balik tuan-tuan tengok kat internet, daripada bumi Andalus Spanyol tu, tuan-tuan tengok berapa ribu kilometer nak sampai ke Iraq. Tujuannya apa? Untuk nak mendengar hadis Nabi SAW. Dan kita tahu mihnah Imam Ahmad, kita tahu Imam Ahmad ibn Hanbal waktu dia hidup tuan-tuan, dia ulama yang rabbani, musyahid mutlak. Imam Ahmad ibn Hanbal pada zaman dia tuan-tuan sekalian, pemerintah pada waktu itu tidak mengizinkan untuk dia mengajar di masjid-masjid. Tak boleh. Ni saya duk mengajar kat masjid ni, pemerintah pada waktu itu tak bagi dia mengajar. Ya, sebab tu para ulama apabila mengkaji tentang penyusunan kitab Musnad Imam Ahmad, penyusunan Musnad Imam Ahmad, bukan semua yang ditulis Imam Ahmad, bukan. Kalau dia hafal lagu tu makna dia tak belajar manahij muhaddisin. Yang Imam Ahmad bin Hanbal Musnad itu disusun oleh anak muridnya dan anaknya Abdullah bin Ahmad, anak murid, anak kandung Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa Imam Ahmad tak boleh mengajar kat masjid? Kenapa? Kerana Imam Ahmad mengeluarkan fatwa, menyatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Ni ulama rabbani. Dia tak takut. Benda tu salah, dia cakap benda tu salah. Imam Ahmad ibn Hanbal. Saya nak cerita bahawa ni seorang perawi hadis mai daripada bumi Andalus, Spanyol pada hari ini. Beribu kilometer jumpa Imam Ahmad. Ketuk pintu. Ketuk pintu. Kata, hamai daripada mana ni? Imam Ahmad kata, hamai daripada Afrika apa? Bahasa Arab. Ya. Imam Ahmad kalau kata mai daripada Afrika ni maknanya jauh sangat dah. Dia kata, la ana min Andalus. Dia kata, hamai daripada Andalusia. Tu jauh lagi jauh. Imam Ahmad kata, tu hamai kat aku apa? Aku nak dengar hadis daripada mu, wahai Imam Ahmad. Nak dengar hadis ya? Saya nak sebut bahawa ini jihad menuntut ilmu para ulama dulu. Ya. Berjihad menuntut ilmu, berjuang menuntut ilmu. Saya nak sebut bahawa ulama macam ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, puak-puak batinnya dia kata apa? Depa ni tak ada ilmu. Tu dia senang ikut suka hati hang. Ya, punyalah depa bersusah payah mendapat ilmu sampailah akhir hayat Imam Nawawi sehingga dia tak sempat kahwin. Kesibukannya untuk dia menuntut ilmu, untuk sumbang kepada ummah. Dia kata puak-puak ni tak ada ilmu. Puak-puak ni tak ada ilmu. Ni batiniah ni. Ya. Baik. Kata ulama, kata Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaih muka surat 49, yang pertama tuan-tuan sekalian batiniah. Mereka disebut sebagai batiniah ini kerana mereka beranggapan bahawa zahir Al-Quran dan hadis itu mempunyai batin. Seperti mana kita sebut tadi ini. Yang dapat dilepaskan dari zahirnya seperti isi yang dapat dilepas dari kulitnya. Macam dia faham macam kita. Kita isi dengan kulit ni macam kita. Dia faham macam tu. Al-Quran dan hadis pun macam tu.
Dia faham lagi tu. Nah, dengan menggambarkan yang batin ini, orang yang jahil dapat membayangkan gambaran-gambar yang jelas yang di kalangan para ulama tersebut dengan istilah simbol dan isyarat untuk mencapai hakikat yang tersembunyi. Dia kata macam tu. Tuan-tuan, jangan silap faham. Dalam surah Al-Muddathir ayat pertama sampai 7 tu, Allah kata, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kalau kita perhati ayat wa thiyabaka fatahhir itu, para ulama mensyarahkan ada dua. Bersihkan pakaian kalian ketika mana bertemu dengan Allah. Para ulama mensyarahkan ada dua poin di situ. Yang pertama, kalau kita nak bertemu dengan Allah, kalau kita nak semayang, bersihkan pakaian. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, sebelum nak bertemu dengan Allah, istighfar kepada Allah SWT. Dan itu bukan merujuk kepada tafsiran batini, bukan. Kata ustaz, tu hak kita kata bersihat batin itu maknanya kita istighfar, itu tafsiran batini ke? Bukan, jangan silap faham. Itu memang dalam tuntutan agama. Sebelum kita nak bertemu dengan Allah, sebelum kita nak salat, bahkan Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Adab fi Hamalatil Quran ada satu babul isti'adah. Sebelum nak baca Quran disunatkan untuk kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tafsir nak baca Quran. Supaya apa? Supaya hati kita tu tuan-tuan sekalian bersih. Niat baca Quran tu kerana Allah, bukan nak melagukan. Maksudnya bukan untuk menyatakan kita ni seorang sedap, kita ni hebat daripada orang lain, tak. Itu bukan tafsiran batini. Itu memang dalam tuntutan agama. Yang jadi masalahnya tuan-tuan, mereka ni tafsir jauh daripada para ulama yang muktabar. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, yang di kalangan para ulama tersebut dengan istilah simbol dan isyarat untuk mencapai hakikat yang tersembunyi. Rahsia, perkara-perkara batin dan inti serta berasa puas dengan zahirnya yang disanalah terhadap kewajipan-kewajipan syarak, lalu naik ke ilmu batin, maka dia dapat terbebas dari beban syarak. Oh, dah pitang tu. Dah pitang tu. Last sekali, kami ni dah sampai ke isi dah. Bila sampai ke isi, kami tak payah mayang. Hak duk suruh mayang ni tak sampai ilmu isi lagi, ilmu batin lagi. Duk kulit je. Oh, dia main kulit isi jenuh kita tuan. Kan? Baik, mereka menjawab, menurut mereka orang seperti itulah orang yang dimaksudkan dalam firman Allah, dan mereka membuang beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada diri mereka. Surah Al-A'raf. Maknanya apa? Ada cerita tentang golongan batinah ni, dia lepaskan hukum syarak kepada mereka. Baik, yang kedua. Ciri yang kedua tuan-tuan sekalian iaitu golongan Ismailiyah. Ismailiyah ni tuan-tuan sekalian, para ulama mengkaji bahawa ia termasuk puak-puak Syiah yang ekstrim. Tuan-tuan, ni cerita pasal apa? Nak cerita pasal ni pula. Yang ni yang kata bahawa tipu daya iblis, mereka pun mengaku Islam. Tuan-tuan, mereka mengaku Islam. Tapi Islam mereka sudah diburung, sudah mereka dipengaruhi oleh belitan-belitan iblis. Sebab tu agama Islam tentang agama ilmu. Nah, mudakah kita, tuakah kita tuan-tuan, menuntut ilmu ini satu tuntutan yang sangat mendesak. Jangan kata tak apa aku tua ni kira tak rat aku sembang aku nak pergi jalan dah. Tua-tua kan nak jalan pun jalan, tak ada masalah. Tapi menuntut ilmu pun kena menuntut ilmu. Sampailah kita mati esok, menuntut ilmu adalah satu benda yang sangat penting. Ya, kata tak apa aku tua tak larat bagi orang muda. Ya. Sebab tu tuan, kita takut tuan-tuan, takut kita beragama dalam keadaan yang jauh daripada landasan Ahlussunnah wal Jamaah. Kata ulama, mereka menisbahkan diri kepada nama pemimpin mereka Muhammad bin Ismail bin Ja'far. Mereka berpendapat bahawa giliran imamiyah harus berhenti pada diri mereka. Depa ada dia punya ulama, depa ada dia punya imamiyah, maknanya ulama-ulama rujukan mereka. Tuan-tuan, di antara salah satu ciri-ciri puak-puak ni tuan-tuan, imam-imam mereka ni kalau mereka berkeluar fatwa dah macam Quran dan hadis. Dah macam Allah buat turun wahyu kepada imam mereka. Hak tu jadi masalah. Para ulama mengatakan bahawa manusia ni tuan-tuan ihtimal banal khata' wa shawab. Tidak tuan-tuan. Kita ni ulama habaq kat kita.
Kita ni manusia, hebat macam mana pun, tak terlepas daripada melakukan perkara-perkara yang maknanya tersilap ataupun ijtihad yang kurang tepat ataupun sebaliknya. Itu benda biasa, manusia. Tapi kefahaman Syiah Ismailiyah ini, imam-imam mereka telah mengeluarkan fatwa, itu seumpama seperti wahyu yang Allah turunkan kepada imam-imam mereka. Tak boleh dipertikaikan. Tu dia. Hak tu teruk tuan-tuan, hak tu jenuh. Ya? Begitu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu ya, para ulama mereka beralasan kerana langit itu 7. Depa berpendapat bahawa ya, langit pun 7, jadi imam kita pun 7. Dia faham macam tu. Ya, imam rujukan kita pun 7 sebab Allah cipta langit pun 7. Senang kan tuan. Depa ni ikut takwil mereka ya. Kerana itu kelanjutan imamiyah harus disempurnakan kepada bilangan yang ke-7. Mereka kena habis ke-7 tu tak ada, yang ke-8 tidak ada. Pemikiran seperti ini pula berkaitan dengan pendapat Al-Mansur dengan urutannya secara turun-temurun: Al-Abbas, Abdullah, Ali, Muhammad bin Ali, Ibrahim, As-Saffah, kemudian Al-Mansur. Ini dah tuan-tuan. Ini dia punya Ismailiyah. Tuan-tuan, di antara ciri-ciri mereka mengkafirkan puak-puak ataupun mereka mengatakan bahawa selain daripada kepercayaan mereka semua salah, semua kafir. Ini yang kata ni ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Kafir mengkafir ni tak keluar kat mulut dia. Hati-hati nak hukum satu firqah pun, hati-hati kita hukum pun dengan ilmu, bukan dengan timbangan-timbangan emosi dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, saya rasa takat itu dulu perkongsian tentang ciri-ciri ataupun agama-agama atau disebut sebagai muslihat iblis terhadap golongan batiniah ini. Dan puak-puak ni tuan-tuan sekalian, puak-puak yang bukan berdiri di atas ilmu. Ahli sunnah wal jamaah dia berdiri di atas ilmu pengetahuan. Sebab tu qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Allah sebut dalam Quran, katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Tuan-tuan sekalian, takat tu dulu perkongsian dan tazkirah kita pada pagi subuh ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bahas sampai kalau kita sempat sampai 8 jenis ciri-ciri batiniah ini. Kemudian kita berpindah kepada bab yang ke-6. Kita pindah pada bab yang baru, bagaimana tipu daya iblis terhadap golongan-golongan ulama. Subhanallah. Tok guru ulama pun tak terlepas daripada belitan syaitan. Sebab tu jangan duk kemah sangat. Jangan kita duk rasa diri ni hebat sangat. Kalau orang tegur, kalau benda tu salah, kena akui kesalahan. Nanti ni kita akan bahas tuan-tuan. Macam mana tipu daya iblis kepada golongan ulama. Ulama pun kadang-kadang terpedaya dengan belitan iblis. Apatah lagi orang awam yang tidak ada ilmu. Maka pastinya ayat Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan demi peringatan itu sangat bermakna dan bernilai bagi orang-orang mukmin. Ya, walaupun kita dah dengar kuliah subuh, kita dengar Allah ustaz pun cerita benda hak sama ya. Pi masjid lain dengar cerita hak sama, tak apa, tak ada masalah dengar cerita hak sama pun. Pasal apa? Sebab peringatan tu penting. Kita ni rajin lupa. Tak percaya keluar masjid ni tuan-tuan, try saya tanya, ingat tak hak saya ceramah tadi? Pasal tak ingat lah. Balikan kalau ada video, ada tengok balik. Tuan-tuan, takat tu dulu perkongsian kita pada pagi subuh ini. InsyaAllah pertemuan akan datang kita sambung lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.